Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Khabar semua sehat? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah hari ini dapat kita kembali dan kita nak tamatkan akhir surah Baqarah kita insya-Allah pada pagi ini. Jadi kita bacalah daripada ayat 284 insya-Allah. Muka surah 49 dari surah Al-Baqarah ayat 284. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta dan pemilik sekalian alam. Dialah Allah yang Maha Agung, Dialah Allah yang Maha Berkuasa, Dialah Allah yang Maha Tunggal, yang tidak ada sekutu baginya dan tidak layak pun sesuatu untuk menjadi tandingannya. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang menjadi utusan Allah kepada hamba-Nya, yang telah menasihati umatnya dan telah menyampaikan risalah dengan sebaik-baik amanah, dan dia telah meninggalkan agama dalam keadaan sempurna setelah daripada Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan risalahnya. Juga selawat ke atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini kita baca dan insya-Allah mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk menamatkan bacaan kita ataupun tadabbur kita dari surah Al-Baqarah. Ayat 284 sebenarnya kita dah baca pada pertemuan yang lalu, di mana ini adalah ayat yang pertama yang awalnya turun sebelum daripada dua ayat yang terakhir, dan ada kisah di antara yang pertama dengan yang kedua terakhir, iaitu ayat yang pertama tu menjadi sebab turunnya dua ayat yang terakhir. Ayat yang 284 menjadi sebab turunnya dua lagi ayat 285 dan 286, di mana kita dah nyatakan dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga di hadis yang sahih, yang di mana apabila turun ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, yang bermaksud milik Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum, kalau sekiranya kamu zahirkan apa yang ada di dalam hati kamu, au tukhfuhu, ataupun kamu sembunyikan dalam hati kamu, yuhasibukum bihillah, nescaya Allah akan hitung dia, Allah akan hitung dia di akhirat nanti. Fayaghfiru liman yasha, dan Allah Ta'ala akan ampunkan siapa yang dia kehendaki,
wa yu'adzibu man yasha, dan Allah Ta'ala akan azab siapa yang dia kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha berkuasa di atas segala sesuatu. Apabila ayat ni turun, telah menimbulkan satu perasaan takut yang teramat kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka takut kepada apa? Mereka takut kepada hisab. Takut kepada ayat Allah yang menyatakan di akhirat nanti Allah akan hisab semua yang ada, termasuklah apa yang ada di dalam hati mereka. Dan ini takut kerana mereka tak mampu nak kawal apa yang ada dalam hati. Lintasan hati ni kadang-kadang dia datang dengan lintasan yang tak baik. Ya, kita tengok tiba-tiba terlintas benda yang tak elok. Kita tak buat, tapi dia datang dalam hati. Jadi sahabat merasakan perkara ni berat, sehingga akhirnya mereka pergi mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengadu macam mana? Rasulullah, sebelum ni turun ayat Quran pasal solat, pasal sedekah, pasal jihad, pasal puasa, kami mampu. Tapi telah turun ayat Quran yang kami rasa tak mampu. Apa dia? Tak mampu kawal apa yang ada dalam hati. Jadi bila mereka mengadu, seolah-olah mereka berat menerima ayat ini. Sedangkan antara kesempurnaan iman ialah penyerahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara kesempurnaan iman ialah menerima segala yang Allah Ta'ala nyatakan. Sama ada benda tu kita suka ke atau kita tak suka, kita rasa okey ke kita rasa tak okey, selama Allah Ta'ala kata, maka sebagai seorang yang beriman kita menerima segala yang Allah Ta'ala wahyukan. Jadi bila mereka mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata kepada mereka, takkan kamu nak jadi seperti mana ahli kitab sebelum daripada ni? Ahli kitab sebelum daripada ni bila turun ayat Quran, mereka akan kata sami'na wa asaina. Kami dengar tapi kami tak nak. Itu ahli kitab. Ahli kitab dia datang kepada dia kitab, dia baca kitab dia, tapi dia tak nak ikut apa yang kitab dia kata. Bila Nabi SAW kata macam tu, sahabat pun terfikirlah. Bahkan Nabi SAW kata, katalah sebagaimana yang Allah Ta'ala nak, iaitu sami'na wa ata'na. Lepas tu kalaulah tiba-tiba dalam keadaan tu kita tersalah, kita terima, tapi tersalah, dan tu dalam penerimaan kita tu ada kesalahan, mintalah keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi ajar kepada para sahabat, katalah sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Masa tu ayat yang ke-285 tak turun lagi. Nabi bagi tahu macam tu kepada sahabat. Nabi kata, katalah sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Bila begitu sahabat-sahabat pun terima. Sahabat pun kata sami'na wa ata'na. Sahabat pun kata tak apalah, kalau macam tu, kalau begitulah Rasulullah bagi tahu, kami terima. Lalu kami kata sami'na wa ata'na. Bila sahabat kata macam tu, tiba-tiba turun ayat Quran. Ayat Quran ni memuji para sahabat yang telah berkata demikian dalam rangka yang lain. Ini bukan sekadar kata-kata, tetapi telah memuji mereka yang menyerahkan diri mereka sepenuhnya kepada Allah. Walaupun mereka rasa berat ayat ni, tapi bila Allah yang kata, mereka kata sami'na wa ata'na. Lalu turunlah ayat Quran, puji perkataan mereka
dan juga tahap keimanan yang ada pada mereka. Turunlah ayat Quran yang mana maksud dia kita nak baca hari ni. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih. Rasul telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Wal mu'minun, dan juga orang-orang yang beriman pun turut sama beriman kepada apa yang diturunkan kepada Rasul. Jadi Allah puji siapa? Dua entiti. Allah puji Rasul yang beriman kepada apa yang Allah turunkan, dan Allah puji orang-orang mukmin yang beriman kepada apa yang Allah turunkan. Okey, pujian ini secara spesifik pergi kepada sahabat-sahabat Nabi pada waktu itu, dan juga pergi kepada umum, kepada semua orang mukmin yang beriman kepada apa yang Allah turunkan. Maknanya Allah puji orang-orang yang menyerahkan diri mereka dan beriman kepada apa yang Allah turunkan. Kullun, semua mereka, semua daripada yang ini. Amana billah, mereka beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, beriman kepada malaikatnya. Wa kutubihi, dan beriman kepada kitab-kitabnya. Wa rusuli, dan mereka beriman kepada sekalian rasul-rasulnya. Allah puji, la nufarriqu baina ahadin min rusuli, dan kami tidak, mereka berkata, kami tidak membezakan antara seorang rasul dengan seorang yang lain. La nufarriqu baina ahadin min rusuli, maknanya mereka ni beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada rasul-rasul yang lain, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, semua mereka beriman tanpa membezakan dari keimanan. Maknanya dia tidak menolak seorang pun dari rasul-rasul Allah. Adapun Yahudi dan Nasrani, dia beriman kepada Allah, beriman kepada rasul dia, tapi menolak rasul yang lain. Kristian pun lagu tu, beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Isa, tapi menolak rasul yang lain. Orang Islam dah. Kenapa begitu? Sebab kita adalah orang yang ikut saja. Kalau Allah Ta'ala kata macam tu, macam tu. Sebagaimana sahabat Nabi, Allah Ta'ala kata Nabi Ibrahim rasul dia, kita beriman. Nabi Musa rasul dia, kita beriman. Nabi Isa rasul dia, kita beriman. Nabi Muhammad rasul dia, kita beriman. Tak ada seorang pun daripada rasul kita tak. Sehingga semua yang ada dalam Quran dari kalangan rasul-rasul Allah, sama ada yang Allah sebut nama-nama mereka ataupun yang Allah tak sebut nama-nama mereka, kita beriman secara keseluruhan. Ini sifat apa maksud? Sifat iman, menyerahkan diri. Tak pernah jumpa, tak tahu cerita dia, tapi selama Allah yang kata, kita beriman. Lalu Allah Ta'ala selepas tu kata, waqalu, dan mereka berkata. Allah puji ayat yang mereka mengaku depan Nabi, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dan mereka berkata, sami'na, kami dengar ya Allah, wa ata'na, kami patuh. Ghufranaka rabbana, moga keampunanmu ya Allah kami pohon,
wa ilaikal masir, dan kepadamu jualah tempat kembali. Beragungnya ayat. Ayat ni menunjukkan tahap keimanan yang paling sempurna ialah perhambaan sepenuhnya kepada Allah. Ini sebab tu kunci kepada semua yang kita dah sebut sebelum daripada ni, Quran datang mengajak kita memperhambakan diri kepada Allah. Mana tahap yang paling sempurna ialah perhambaan total kepada Allah. Sama ada benda tu kita rasa okey ke tak okey, kalau Allah yang kata, no question, tak ada. Allah kata, kalau Allah kata sami'na wa ata'na. Tapi kita kena cek betul Allah Ta'ala katalah. Quran bila kita kata, kalau Allah yang kata, tak boleh kata apa lah. Sebab tu dalam perkataan berkaitan dengan khilaf kita, perbezaan sesama-sama orang Islam, di saat kita berselisih pendapat, sebagai orang beriman yang memutuskan segala pertikaian kita adalah wahyu. Pasal apa? Kerana kalau kamu beriman, aku beriman, bila Allah kata, habis cerita, tutup. Allah sahaja yang benar, kita mesti mengikut kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagai contoh, baru ni waktu saya di Johor, sebab salah satu panggil daurah bincang tentang akidah, berbahas tentang perbahasan akidah yang berlaku antara ahli sunnah, orang-orang beriman kepada wahyu, dengan orang-orang yang beriman dengan cara falsafah. Contoh falsafah ni siapa? Mula Aristotle, Socrates, Plato. Dia ni ada juga pemikiran-pemikiran dia ketuhanan. Jadi dia berfikir tentang Tuhan. Tuhan ni kena macam ni, Tuhan ni begini, Tuhan ni begini, macam-macam lah dia kata tentang Tuhan. Kita orang beriman, kita tak fikir tentang Tuhan, kita beriman dengan Tuhan. Macam mana cara dia? Apa yang Allah wahyukan, kita terima. Kalau Allah Ta'ala kata tentang sifat dia macam mana, dia maha mendengar. Kalau Allah Ta'ala kata maha melihat. Ada sebahagian daripada manusia dia mikir, kalau Allah mendengar, macam makhluk pula Allah ni. Dia kata macam tu. Jadi tak boleh kata macam tu. Sehingga keluar perkataan Allah mendengar warna dan Allah melihat suara. Dia tak lari daripada punyalah pening kita. Pening ngaji dengan nama ni. Macam mana Allah mendengar warna dan melihat suara? Punyalah dia nak lari daripada samanya Allah dengan manusia. Kita kata, kalau Allah kata mendengar. Kalau Allah kata melihat. Soal nak kata Allah sama dengan makhluk, kita kata mendengar Allah tak sama dengan mendengar makhluk. Melihat Allah tak sama dengan melihat makhluk. Macam mana? Macam mana tu kita serah kepada Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tapi kuncinya ialah bagaimana kita beriman sepenuhnya kepada apa yang Allah kata. Itu baru sifat mendengar. Sifat berkata-kata, Allah maha berkata-kata. Wa kallamallahu Musa taklima, Allah Ta'ala kata. Allah berkata-kata dengan Nabi Musa. Malah kita beriman Al-Quran adalah kata-kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada orang dia tak nak terima macam tu. Kalau Allah berkata-kata, maknanya dia fikir pula.
Maknanya Allah sebelum ni tak berkata-kata, lalu dia berkata-kata. Waktu dia nak berkata-kata, jadilah dia sesuatu yang baru berkata-kata. Nak lari daripada benda yang baru berkata-kata, lalu tak boleh kata. Keluarlah ada satu perkataan, Quran ni bukan, kalau kita kata Quran ni kata-kata Allah, berarti dia kena azali daripada dulu lagi. Lalu Allah ni macam-macam dia fikir. Waktu tak berlaku lagi benda tu, Allah dah kata dah dulu. Jadi sebahagiannya memisahkan, tak boleh kata lagu tu. Jadi Allah tu Tuhan, kata-kata ni makhluk, dia kata. Pasal nak lari daripada tu. Kita orang beriman kepada Allah, kalau Allah berfirman, Allah berfirman. Bagaimana bila Allah berfirman, itu urusan Allah. Kita hanya kata sami'na wa ata'na. Macam pening kalau kita mikir bani. Sebab tu sifat keimanan yang paling sempurna bagi orang yang beriman ialah mencontohi generasi yang paling terbaik. Siapa dia? Sahabat Nabi yang dipuji oleh Allah dalam ayat. Kita rasa berat ke, kita rasa tak berat, kita rasa okey ke, kita tak rasa okey, sami'na wa ata'na. Kalau Allah yang kata, tutup buku. Dia kata, bila Allah kata sesuatu, your opinion doesn't matter. Orang putih kata, doesn't matter. Siapa kata? Mu kata tak tepi. Ini Allah kata, habis kita. Apa sahaja yang Allah kata dalam Quran, kita beriman dengan ni. Ini kesempurnaan. Sebab tu ahli sunnah, terutamanya para salafus salih, orang-orang beriman dengan, aku panggil athari, orang yang beriman dengan nas. Bila orang tanya Allah tu di mana, mereka akan jawab dengan jawapan yang Allah kata, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Allah beristiwa di atas arasy. Itu jawapan skema Allah. Nak faham macam mana kalau Allah Ta'ala begini nanti bertempat tak bertempat, itu soal fikir kita. Kalau Allah kata macam tu, lagu mana tu serah pada Allah. Yang penting Allah kata macam tu. Kerana tu, bagi kita yang beriman kepada ayat Quran dan mencontohi keimanan para sahabat, apa saja yang Allah Ta'ala kata, kita beriman seperti mana Allah kata. Walaupun kita tak boleh nak fikir benda tu, memang tak sampai kalau kita fikir lagu mana, tak boleh nak fikir, pasal kita tak pernah sampai kepada tu. Sebab tu dalam keimanan kepada Quran ni, Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat Quran pertama sekali, zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Allah Ta'ala kata lepas tu, alladzina yu'minuna bil ghaib. Sebab dalam Quran ni banyak cerita-cerita ghaib. Cerita malaikat, cerita syurga, cerita neraka, cerita akhirat, cerita di alam langit, cerita di alam malaikat, cerita alam jin. Dan paling agung sekali, cerita tentang Allah yang tidak pernah dilihat oleh mata. Kita hanya beriman kepada Allah dengan apa yang Allah wahyukan kepada kita. Jadi kekuatan, kesempurnaan iman seorang mukmin terletak kepada penyerahan dirinya kepada Allah sepenuhnya. Allah kata solat 5 waktu. 5 waktu. Beratlah 5, boleh tak kurang jadi 3? Tak boleh. Allah Ta'ala kata zakat 2.5%. Allah banyak dah. Boleh ke kurang sikit? 1%? Tak boleh. Kalau Allah Ta'ala kata tutup aurat, daripada lelaki pusat ke lutut, ataupun mazhab sebahagiannya pusat ke paha.
Dia kata boleh tak tutup kemaluan saja. Macam Mak Saleh pula dia. Tak boleh. Kalau Allah Ta'ala kata perempuan tutup aurat seluruhnya, tutuplah. Yudnina alaihinna min jalabibihin, labuhkan tudung-tudung mereka. Allah kata macam tu. Boleh tak kita kata, oh kenapa tak sama lelaki dengan perempuan? Patutnya sama je, kita kan sekarang kesamarataan. Dia berkata aurat lelaki sama dengan aurat perempuan. Oh, bala dia gitu. Kita menerima sepenuhnya apa yang Allah Ta'ala bagi tahu. Cerita tentang akhirat beriman, cerita tentang syurga beriman, cerita tentang neraka beriman, cerita tentang nabi-nabi dulu kita tak pernah tahu pun. Nabi Ibrahim kita beriman dengan, Nabi Musa beriman dengan, Nabi Isa beriman dengannya. Tentang Allah Azza wa Jalla yang paling agung. Ialah Quran ni datang untuk memperkenalkan kita tentang Allah. Tentang Allah ni pada kekuasaannya dan perbuatannya, pada nama dan sifat-sifatnya, dan tentang bagaimana cara kita mengabdikan diri kepadanya melalui cara-cara yang dia kehendaki. Ni semua ni benda di luar daripada akal kita. Beriman dengan kekuasaan dan perbuatannya Allah. Ini kita tak tahu apa yang Allah Ta'ala nak buat, melainkan Allah yang bagi tahu. Beriman kepada nama-nama dan sifat-sifatnya pun kita tak tahu, melainkan apa yang Allah bagi tahu. Dan kita beriman kepada cara yang mana yang Allah redai. Allah suka macam mana, Allah redha macam mana, kita beriman. Bukan kita memandai-mandai. Ada setengah orang dia berfikir tentang tu, takkan Tuhan tak terima kalau kita buat macam ni. Oh okey kot kita buat macam ni, takkanlah Tuhan tak terima. Yang tu dah ada sifat dia nak lari sikit daripada penyerahan penuh. Cara kalau kita nak menyerah diri penuh kepada Allah, serah penuhnya. Allah kata Allah kata B. Dan jalan yang menyampaikan dia adalah wahyu. Nabi kata macam mana, gitulah kita dengar. Di sinilah sifat sahabat yang ada. Tuan-tuan, sahabat ni dia tidak lebih daripada umat akhir zaman dengan harta. Sebab banding sahabat dengan kita, sahabat jauh lebih fakir daripada kita. Makanan pun tak ada, rumah pun tak ada. Kebanyakan yang mereka adalah orang miskin. Beberapa sahabat daripada orang kaya ada, tapi ramai daripada kalangan mereka adalah orang miskin. Dia tak lebih dari kita dengan kepandaian akal. Mungkin teknologi kita lebih hebat. Kita ada kereta boleh cipta macam-macam, boleh naik ke bulan, boleh buat roket naik ke bulan. Kita ada komputer dan macam-macam. Sahabat dulu nulis pun atas kulit-kulit kayu, kulit-kulit binatang, dan sebahagiannya tak tahu membaca dan menulis. Sahabat-sahabat dulu, even Nabi SAW tak tahu membaca dan menulis. Tapi apa yang menjadikan mereka lebih daripada kita? Keimanan mereka dan penyerahan diri mereka kepada Allah sepenuhnya. Sehingga Allah kata jihad. Wah, jihad. Lalu Nabi kata lah, Nabi kata bibi. Dia orang ni dengan Nabi tak ada orang kita tak reti lah. Sahabat-sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, masya-Allah. Kerana mereka memiliki keimanan yang penuh. Dan ini terbukti dengan ayat yang kita baca hari ini. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyambung ayat yang seterusnya, memberikan
keringanan kepada apa yang dibimbangi oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Okey. Lalu Allah Taala ni menasahkan ayat yang awal tadi. Yang Allah Taala akan kira siapa benda dalam hati. Allah Taala kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, di mana Allah tidak akan memberatkan seseorang melainkan apa yang dalam keupayaannya. Jadi kan sahabat kata kami tak mampu, lintasan hati ni tak mampu nak kawal, kalau Allah kira juga naiklah. Jadi Allah Ta'ala turunkan ayat menyatakan Allah hanya kira apa yang manusia mampu. Di luar daripada kemampuan manusia, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ayat ni adalah ayat yang memberikan ketenangan kepada kebimbangan awal tadi. Ni la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Dia mendapat pahala kebaikan yang diusahakannya dan dia juga menanggung dosa kejahatan yang diusahakannya. Jadi di sini Allah Ta'ala meletakkan pahala dan dosa berkaitan dengan perbuatan. Kalau buat baru kira, kalau tak buat tak kira. Boleh faham? Ni nikmat, anugerah. Setelah mereka menyerahkan diri kepada Allah, Allah Ta'ala bagi keringanan kepada mereka. Sebab tu Allah Ta'ala ni kadang-kadang kalau kita katalah bahasa muda, takkan tak boleh dah Allah Ta'ala, ataupun dalam bahasa lain, kenapa Allah Ta'ala tak turun daripada awal-awal lagi ayat ni, sehingga sahabat-sahabat tak perlu mengadu begitu kepada Nabi? Bukankah Allah ni maha mengetahui sesuatu sebelum dia berlaku, semasa dia berlaku, apatah lagi setelah daripada dia berlaku? Kenapa adanya nasakh mansukh dalam Quran? Tak pernah fikir kita? Allah kan dah tahu apa yang nak berlaku sebelum daripada dia berlaku. Bahkan Allah dah tahu apa yang akan berlaku di alam semesta ni 500,000 tahun sebelum daripada Allah ciptakan dia. Semuanya dalam ilmu Allah Ta'ala. Kenapa adanya nasakh mansukh dalam Quran? Takkan Allah Ta'ala tak tahu sahabat nak mengadu macam ni? Mesti Allah dah tahu. Pertama kita kena tahu bahawa Allah ni maha bijaksana. Segala yang berlaku adalah ada hikmah di sebaliknya, kerana Allah adalah Tuhan yang maha bijaksana. Dan Allah Ta'ala pasti ada sebab kenapa dia turunkan ayat yang kemudian dia mansuhkan ayat tersebut. Bukan kerana Allah tak tahu sebelumnya, Allah dah tahu, cuma ada hikmah yang mungkin kita tak nampak, ada hikmah yang mungkin kita boleh perhatikan. Wallahu Ta'ala alam. Tapi dalam kes ni, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ayat itu pertama telah menguji nilai keimanan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sehingga mereka boleh kata sami'na wa ata'na. Ayat tu Allah Ta'ala tengok mereka ni setara mana dulu. Setelah itu Allah nasahkan ayat dan Allah Ta'ala kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ni mungkin ada hikmah lain yang kita tak tahu. Allah Ta'ala lebih tahu dengan apa yang dia lakukan. Cuma kita kata sama ada Allah Ta'ala nak turun ayat tu secara langsung kah, Allah Ta'ala nak turun ayat lain dulu kemudian Allah nasahkan kah, itu semua urusan Allah, kerana Allah maha berkuasa untuk melakukan segala yang dia kehendaki. Fa'alun lima yurid. Okay. Faham? Baik. Sambungan ayat. Wa qalu apa tu
laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau hukum kami jika kami terlupa atau tersalah. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Dan ya Allah, janganlah Engkau bebankan kepada kami seperti mana yang Engkau telah bebankan orang-orang sebelum daripada kami. Sebelum daripada kami. Ay la tukallifuna minal a'mali syaqqah wa in ataqnaha kama syara'tahu lil umamil madiyah qablana minal aghlali wal asar allati kanat alaihim. Jadi Allah Ta'ala menyatakan mereka juga mereka berkata la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wala tahmil alaina. Ya Allah, janganlah Engkau bebankan kami dengan apa yang telah Engkau bebankan orang-orang sebelum daripada kami. Jadi mereka minta keringanan daripada Allah dalam bab syariat. Wa rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Dan janganlah Engkau timpakan atau sekali lagi bebankan kepada kami, pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya. Wa'fu anna, ya Allah, maafkanlah kami. Waghfir lana, ampunkanlah dosa-dosa kami. Warhamna, dan rahmatilah kami. 3 ayat ni minta kemaafan, minta keampunan dan minta rahmat dari Allah seandainya berlaku kesalahan daripada pihak kita dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir sekali Allah Taala ajar untuk kita menyerahkan diri kepada Allah. Anta maulana, Engkaulah Tuhan kami. Maula ni Tuhan, Engkaulah Tuhan kami. Fansurna 'alal qaumil kafirin, dan bantulah kami ke atas mencapai kemenangan terhadap kaum-kaum yang kafir. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna yang Allah Taala ajarkan kepada para sahabat untuk berdoa kepada Allah. Setelah daripada Allah bagi keringanan, Allah talqinkan pula doa. Bahasa mudah kita kan, Allah ajar kita untuk minta macam mana kepada Dia. Setelah kita menyerahkan diri, Dia pun dah bagi rahmat kepada kita. Dia tidak akan membebankan. Dalam masa yang sama Allah ajar kepada kita macam mana sepatutnya kita minta dengan Dia. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafir. Ayat ni intinya doa. Setelah daripada Allah bagi keringanan, Allah bagi juga doa. Macam mana kita nak selamat daripada bebanan-bebanan yang kita tak mampu. Sebab memang banyak dalam ni, kadang-kadang kita ni walaupun kita kata sami'na wa ata'na, kami taat, pasti dalam ketaatan itu akan berlaku juga kekurangan daripada kita. Mesti kita je kata ya Allah, aku terima, aku taat. Iyalah tu, memang kita kata macam tu, tapi dalam mentaati Allah
kadang-kadang pun kita berlaku lagi ketergelinciran. Waktu nak, walaupun kita dah solat, kita dah puasa, pasti akan berlaku. Ada hari kita terlupa, ada hari kita sakit, ada hari kita tersalah. Sebab tu Allah ajar kita siap-siap minta kemaafan. Dan Allah juga dalam hadis yang lain, dalam satu hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Inna Allah tajawaza li an ummati ma haddathat bihi anfusaha ma lam tutakallam aw ta'mal." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ni dia akan tajawaza, Allah tidak mengira, Allah tidak menghitung atas umatku apa yang terlintas di hatinya, sehinggalah dia ucap ataupun dia buat. Ini dalam hadis. Nabi SAW bagi tahu Allah tidak akan menghitung apa yang terlintas dalam hati seorang hamba, sehinggalah dia ucap ataupun dia buat. Macam mana tu? Dalam hadis yang lain, riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW telah menyatakan kaedah Allah Ta'ala tulis amalan manusia, di mana dalam hadis kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza hamma 'abdi bi sayyi'atin fala taktubuha 'alaihi fa in 'amilaha faktubuha sayyi'ah wa in hamma bi hasanatin falam ya'malha faktubuha hasanah fa in 'amilaha faktubuha 'ashra." Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala kata, apabila hamba-Ku dia terlintas nak buat kejahatan, maka janganlah tulis apa-apa terhadap dia. Kalau dia buat kejahatan tersebut, barulah tulis satu dosa. Tapi sebaliknya, sekiranya dia ada cita-cita nak buat satu kebaikan, tulislah baginya satu kebaikan. Dan seandainya dia buat kebaikan yang dia cita-citakan itu, tulislah sebanyak 10 kali ganda kebaikan itu. Ini antara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kerana itulah kita sangat-sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Allah yang Maha Agung lagi Maha Pemurah. Bila kita faham begini interaksi Allah kepada kita, maka tak layak dan tak padan seorang hamba tidak menyerahkan diri kepada Tuhan yang Maha Agung. Waktu kita dengan Allah ni jangan banyak takwil. Kalau Allah Ta'ala kata gitu-gitulah. Kalau Allah Ta'ala kata A lah, Allah Ta'ala kata B lah. Pasal apa? Sebab Allah ni pertama, kalau dia suruh tu, dia tidak akan suruh benda yang membebankan. Kalau kita tak mampu sekalipun, dia akan menghapuskan atau tidak akan menghitungnya daripada kita, melainkan benda yang dalam kemampuan kita. Sebab tu pada minggu lalu ataupun sini ke mana lupa, banyak sangat tepat, kita cerita tentang apa dah, Allahu Akbar, lupa nak sebut tadi. Benda yang Allah Ta'ala tidak hitung daripada kita, hilang pula tu. Aduh, hilang. Kita sebut mana dah tak ingat. Tapi nak sebut Allah Azza wa Jalla ni dia Maha Adil. Dia tidak akan mensia-siakan apa sahaja yang hamba itu lakukan, dan dia akan merahmati segala yang hamba dia buat.
Sehingga kalau ada seorang tu dia masuk ke dalam agama Islam, kalau dia masuk ke dalam agama Islam, walaupun kita kata Allah ni dia akan menghapuskan seluruh dosa-dosa dia, tapi kalau kebaikan dia macam mana? Apakah dia seperti bayi yang baru lahir? Atau macam mana dengan kebaikan-kebaikan dia yang dulu? Jawapan dia, Allah ni dia maha penghitung, maha penjaga. Orang baru masuk Islam, dia bukan berdapat apa yang dia bukan dapat penghapusan dosa saja. Dia akan tarik balik semua amalan-amalan baik dia dulu. Allah Ta'ala akan convert dia jadi kebaikan. Semua kebaikan dia yang dulu. Sebab zaman dulu ada sahabat ni, dia masuk Islam, dulu dia baik zaman jahiliyah, cuma dia tidak beriman kepada Allah. Jadi bila dia beriman kepada Allah, sahabat tanya macam mana dengan kebaikan-kebaikan yang dia dulu. Nabi SAW, dia masuk Islam dengan membawa semua pahala kebaikan dia yang dulu. Dosa dia terampun, kebaikan dia dulu. Kalau dia tak beriman, kebaikan tu sia-sia. Dan sekarang ni dia dah beriman, semua yang dia buat dulu dari kebaikan, Allah Ta'ala kira balik sebagai kebaikan. Ini nikmat. Lepas tu kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni berbaik sangka betul. Kita baik sangka dan kita serahkan urusan kita kepada Allah sepenuhnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kita hati yang beriman, hati yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Walaupun kita tahu kadang-kadang waktu malah tu pun ada, kadang-kadang waktu nakal tu pun ada, kadang-kadang mari juga kita ni mari Allah. Waktu kita nakal, bahasa kita nak kata jahat tu tak tergamuk, tapi ada jugalah buah nakal kita. Kalau Allah Ta'ala suruh, kadang-kadang mari malah, mari lupa, dia mari kadang-kadang. Semoga Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita. Tapi selama kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, dalam masa yang sama kita amalkan apa yang Allah ajar kepada kita ni. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sebab tu ayat ni antara waktu dia dibaca bila? Belum tidur. Sehingga kalau dia mati dalam keadaan baca ayat ni, seolah-olah dia telah menyerahkan dirinya kepada Allah. Cukup dah. Kata Nabi SAW, sampai baca dua ayat ni sebelum tidur, sudah cukup bagi dia. Cukup dari sudut apa? Banyak penafsiran para ulama. Ada yang kata cukup dari qiyamul lail. Sampai peringkat tu besarnya. Maknanya kalau dia tiba-tiba tak terbangun, dia tak mampu. Tak mampu. Tiba-tiba dia tertidur, tak mampu. Dia terletih baca perkara, tiba-tiba dia tak mampu. Kan ayat ni, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Dia terlupa, cukup dah bagi dia. Ada yang kata cukup yang bagi dia sebut keimanan. Maknanya kalau dia mati malam tu, cukuplah baginya ayat ni untuk menyelamatkan dia di akhirat. Cukup, Nabi kata kalau dia baca ayat, cukup dah bagi dia. Sebab tu ayat ni muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sebagai penutup kita. Sebenarnya ayat ni besar fadilat dia. Dia antara ayat-ayat yang agung dalam Quran. Selain daripada ayat kursi yang ada dalam surah Baqarah, ayat ni penutup surah Baqarah juga adalah antara yang ayat agung. Al-Baqarah tu sendiri surah yang agung. Baqarah ni sendiri adalah surah yang agung. Dalam surah Baqarah yang agung ada pula ayat-ayat yang agung. Itulah ayat kursi, ayat yang paling agung dalam Quran. Kemudian dua ayat terakhir surah Baqarah juga merupakan ayat yang agung dalam Quran. Sehingga pertama waktu kita kata kelebihannya, surah ni mencukupkan seseorang daripada segala yang kita sebutkan tadi.
Yang seterusnya, kelebihan ayat ni, Nabi SAW sebut, aku diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelebihan salat 5 waktu, dan Allah berikan kepadaku kelebihan dengan 2 akhir surah Baqarah. Ini antara kelebihan surah ni, di mana hadis-hadis yang ada berkaitan dengan kelebihan 2 ayat surah Al-Baqarah, di mana satu yang kita kata tadi, 2 ayat ni cukup bagi seorang hamba. Ada yang kata cukup dari qiyamul lail, kalau dia mati dalam keadaan tersebut, cukuplah bagi dia untuk selamat daripada iman dan amal dia seluruhnya. Ada yang kata 2 ayat ni cukup untuk menyelamatkan dia daripada segala keburukan dan gangguan syaitan. Itu satu ayat. Kemudian dia bila dibaca boleh menjadi pelindung bagi kita daripada syaitan. 2 ayat ni. Kemudian dia merupakan daripada cahaya yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun dari Nabi sebelum daripada ni. Di mana ada satu hadis, satu hari Nabi SAW dengar dentuman di langit. Tiba-tiba Nabi memandang ke atas. Nabi kata, pintu langit ni tak pernah terbuka sebelum ni. Hari ni dia terbuka. Tiba lalu turun malaikat daripada langit, daripada pintu yang tidak pernah dibuka sebelumnya. Lalu Nabi kata kepada sahabat-sahabat, malaikat ni tak pernah turun pun sebelum ni ke dunia. Yang ni kali pertama dia turun ke dunia. Lalu malaikat tu datang bagi salam kepada Nabi SAW, dan dia bagi tahu kepada Nabi SAW, bergembiralah kamu dengan 2 cahaya yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun sebelum daripada kamu. Apa dia? Pertama surah Al-Fatihah, dan yang kedua 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Ni ayat ni besar fadilat dia. Okey, special, sehingga disebut lan taqra'a bi harfin minhuma illa u'titahu. Tidak pun kamu baca satu huruf daripada 2 ayat ni atau 2 cahaya ni, melainkan kamu akan diberikan apa yang kamu minta. Ni dahsyat. Sebab itu ayat ni menjadi sebab kepada seorang untuk dimustajabkan doa. Menjadi sebab untuk seorang itu dimustajabkan doa. Bahkan Nabi SAW menyebutkan dalam riwayat yang lain, 2 ayat ni merupakan perbendaharaan harta yang Allah Ta'ala simpan di bawah arsy Allah Ta'ala. Kanzun tahtal arsy. Siapa yang baca 2 ayat ni, dia akan memiliki perbendaharaan akhirat yang sangat banyak. Jadi amalkanlah 2. Kita ni Masya Allah, kita baca dah, tahu dah kelebihan. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita ni orang yang senantiasa mengamalkannya. Kadang-kadang saya lah sebut, waktu kita balik letih-letih tu, macam sebut kita belajar banyak dah sunnah, belum tidur termasuklah ni. Letak pala tak ada dia baca, pakai bismikallahumma amutu wa ahya tu kan.
pakai air yang gitu ya. Jadi semoga Allah Ta'ala bagi taufik dan kekuatan kepada kita. Soalan, ada doa ayat ni dijadikan, walaupun ayat ni besar, ada doa ayat ni menjadi zikir selepas salat. Banyak orang kadang-kadang dia jadikan ayat ni bacaan dia zikir selepas salat. Lepas daripada ayat kursi dia baca ayat ni selepas salat, setiap kali salat. Jawapan dia, kalau mengikut sunnah Nabi, dia tak termasuk dari zikir selepas salat. Dia berada pada zikir sebelum tidur. Setiap hari kita akhiri hari kita, akhiri hidup kita dengan dua ayat ni. Bukanlah bermaksud kita tak boleh baca pada waktu-waktu yang lain, tapi kalau kita nak amalkan secara ibadat yang berwaktu khusus, ialah sebelum tidur. Ataupun kalau kita nak baca doa atau kita nak baca ruqyah dan kemudian kita nak berdoa, kita baca. Tapi kalau kita kata soalan, apakah dia termasuk dari zikir selepas salat, sehingga setiap kali kita salat kita nak amalkan dia seolah-olah ayat ni adalah sunnah dalam zikir selepas salat? Jawapannya tak ada. So kita stick pada originality sunnah yang asli. Bukan tak boleh, bacalah. Kalau nak baca boleh, tapi jangan anggap dia sunnah. Dia bukan sunnah untuk khusus selepas daripada salat. Jadi kalau yang betul-betul Nabi suruh kita amalkan ayat ni, ialah waktu kita nak tidur, sebelum daripada tidur. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga Allah Ta'ala mengampunkan kesalahan kita dan memberikan kepada kita kefahaman dalam agama. Alhamdulillah, tamatlah kita dari surah Al-Baqarah. Besok insya-Allah kita akan masuk dalam surah yang baru, iaitu surah Ali Imran. Alhamdulillah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.